Tahu apa dia punya alamat nama TikTok DZ DZ je kah? Di ZUM. Okey. KHA Betul Khairi. Letak nama ayah Muhammad Noor. MOHDNOOR. Okay. Ros Nila, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Norin Arifin Rohani, terima kasih banyak-banyak. Abdul Ghaffar, terima kasih banyak-banyak. Boleh tolong share? InsyaAllah kita akan mulakan dalam seminit 2 minit kita punya sembang-sembang santai pada malam ni berkaitan dengan topik uniknya solat. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Dan orang yang sedang solat berinteraksi dengan orang di luar solat. Jadi malam ni kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor. Jadi boleh tolong share dulu. Terima kasih ada 2 orang yang tolong share. Terima kasih banyak-banyak. Malam ni kita live di 2 TikTok. Pertama di TikTok saya Muhammad Fadlullah Ismail. Boleh tolong share. Kemudian di TikTok Ustaz Zulkhairi sendiri, Zulkhairi Muhammad Noor. Siapa-siapa yang boleh tolong komen, tulis itu Zulkhairi, DZUL, kemudian jarakkan Khairi, KHAIRI, Khairi. Saya tulis. Okey, saya tulis Okey, tuan-tuan yang nak follow dekat TikTok ni pun boleh. TikTok kita punya penceramah kita pada malam ni. Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor, Noor. Okey. Baik, jadi malam ni kita buat live di 2 TikTok. Pertama di TikTok saya sendiri, Fadlullah Ismail. Yang kedua, kita juga live di TikTok panel kita pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi. Tuan-tuan boleh juga follow Ustaz Zulkhairi, DZUL KHAIRI, Khairi Muhammad Noor. Zulkhairi Muhammad Noor. Di TikTok beliau ni banyak beliau share info-info yang ilmiah berkaitan dengan solat, permasalahan fiqh dan sebagainya, dan agak baru. Jadi tuan-tuan kena bantu share biar TikTok yang bermanfaat ni tersebar dan juga boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang lain yang selalu bersama dengan TikTok ni. Miza Iko, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya daripada Jeram, Kuala Selangor. Alhamdulillah. Kami malam ni daripada Shah Alam. Okey. Okey, jadi malam ni kita live di 2 TikTok. Pertama TikTok saya, Fadlullah Ismail. Yang kedua di TikTok panel kita pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi. Jadi boleh tolong share. Okey. Terima kasih Puan Rohani. Ad Fauzi. Okey. Terima kasih Tuan Abdul Ghaffar. Boleh tolong share? Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh tolong share live kita pada malam ni. Topik kita pada malam ni kita nak bincangkan tentang salah satu perkara yang unik, perkara yang luar biasa dalam solat. Ada cara bagaimana interaksi antara orang yang solat dengan orang yang tidak solat. Jadi ni benda penting. Kadang-kadang waktu solat, kadang-kadang sampai kita takut langsung nak berinteraksi dengan orang luar solat, ataupun orang yang duduk di luar solat takut nak berinteraksi dengan orang yang sedang solat kerana tak tahu. Jadi malam ni topik kita nak bincang, boleh tak orang yang sedang solat berinteraksi dengan orang di luar solat, ataupun orang di luar solat berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Menarik topik kita pada malam ni. Okey, terima kasih ada 9 orang yang tolong share dan ada 61 orang yang bersama dengan kita pada malam ni. Jadi malam ni kita live di 2 TikTok, di TikTok saya, dan juga tuan-tuan juga boleh tonton juga di TikTok Ustaz Zulkhairi, panel kita pada malam ni. DZUL Zul Khairi, KHAIRI, Zulkhairi Muhammad Noor. Tadi ada saya dah dekat ruang komen tu dah ada. Okey.
Okey, sebelum tu saya nak test dulu suara saya. Okey tak? Clear tak suara saya? Jelas tak? Malam ni kita santai-santai. Tuan-tuan ada apa-apa soalan nanti, tuan-tuan boleh dekat ruang komen tu dan saya cuba tengok satu persatu soalan daripada tuan-tuan sekalian. Suara saya clear tak? Okey tak suara saya? Suara saya clear tak? Okey. Clear tak suara saya? Macam mana suara clear? Puan Norliah. Terima kasih. Suara jelas. Alhamdulillah. Tolong share. Tolong share supaya dapat manfaat. Takut nanti ada yang masuk lewat. Dia masuk lewat, kemudian nanti dia tanya lagi soalan apa yang kita dah jawab. Jadi tolong share dulu. Saya bagi masa 1 minit. Okey, Alhamdulillah clear. Terima kasih Junaina, Lin, Nazri Khalid. Clear. Alhamdulillah. Okey, bunga terlarang. Terima kasih banyak-banyak. Ibnu Mayat. Macam-macam. Okey, si Fasihah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, baik, sama-sama kita mulakan sembang santai kita pada malam ni dengan kita baca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dipertemukan pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita sembang-sembang santai berkaitan dengan satu topik penting tentang solat ni. Salah satu topik penting tentang solat iaitu berkaitan dengan bolehkah kita berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Bolehkah kita berinteraksi, bercakap ke dengan orang yang sedang solat? Kita duduk di luar solat, boleh tak kita bercakap dengan orang yang sedang solat? Kita bagi tahu dia rumah terbakar ke, kan? Kereta dia blok kenderaan orang lain ke, macam mana ke? Jadi macam mana? Boleh tak kita berinteraksi dengan orang yang sedang solat? Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, malam ni bersama dengan kita seorang ahli panel yang saya rasa tak perlu saya perkenalkan lebih panjang lebar lah. Siapa-siapa yang selalu follow Facebook Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor, mereka akan tahulah pengisian-pengisian info-info yang cukup bermanfaat di Facebook beliau. Beliau selalu buat live, kemudian di macam page, dan beliau merupakan salah seorang yang banyak menulis buku-buku berkaitan dengan solat, antaranya bacaan dalam solat, zikir selepas solat, bacaan-bacaan yang ganjil dalam solat tapi sahih daripada Nabi SAW. Jadi malam ni saya tak nak perkenalkan banyak sangat ahli panel kita. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang tolong share. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi solat ni benda penting lah dalam hidup kita. Semayang ni benda penting dalam hidup kita. Dan merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5 itu. Semayang. Lepas syahadah, semayang. Lepas syahadah, semayang. Semayang, puasa, zakat, haji. Haji kalau tak sihat, sakit, tak mampu, duit tak cukup, tak wajib pergi. Zakat pun begitu juga, kalau tak cukup nisab lagi, kita tak perlu keluarkan zakat. Bahkan mungkin kita menjadi orang yang menerima zakat, kan? Puasa bulan Ramadan pun begitu juga, kalau kita sakit, kita boleh buka puasa kita dan nanti bila kita sihat baru kita ganti. Tapi semayang ni, sihat ke sakit ke kena semayang. Sihat ke sakit ke kena semayang. Sihat, semayang cara orang sihat. Sakit, semayang cara orang sakit. Cumanya nak menunjukkan pada kita semayang ni benda penting, walaupun dalam keadaan sakit pun kena semayang sebagaimana cara orang sakit. Disebabkan semayang ni benda penting, selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah, semayang ni lah benda yang kedua paling penting. Maka nak tak nak kita kena ada ilmu tentang semayang. Jadi malam ni bersama dengan kita Al-Fadil Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor yang akan bincang satu perkara iaitu berkaitan dengan uniknya solat, iaitu boleh tak kita berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Cuma sebelum saya tanya soalan tu lah kat Ustaz Zulkhairi malam ni kan. Pertama saya nak tanya dulu soalan kat Ustaz Zulkhairi ni. Kenapa masuk TikTok ni sebenarnya? Sebenarnya Ustaz Zulkhairi ni baru buat TikTok. Beliau antara
orang yang duduk dalam dilema macam saya juga. Mula-mula saya buat TikTok dulu. Saya ni lama juga join TikTok ni. Bulan Mei. Bulan Mei tahun lepas. Bulan Mei tahun 2021. Beberapa hari sebelum kita sambut Idul Fitri, saya buat TikTok. Awal-awal dulu nak buat TikTok tu fikir panjang. Kan orang sebut TikTok ni tempat budak-budak menari budak menari, budak berjoget kan. Jadi akhirnya fikir panjang, saya pun buat. Lama kelamaan seorang demi seorang ustaz masuk ke TikTok, ustaz tu masuk, ustazah tu masuk, ustaz tu masuk, ustazah tu masuk, dan Ustaz Zuhairi antara yang lewat sekali ya. Antara yang lewat sekali. Jadi nak tanya soalan kat Ustaz Zuhairi ni, kenapa tiba-tiba masuk TikTok ni? Silakan. Rasanya mungkin sebab nak luaskan perkongsian kot Ustaz kan. Rasa kalau di Facebook saja dah ada dia punya penghuni Facebook tu. Ada bunyi So dulu, kan? kenapa kita tak mencuba penghuni dari satu alam yang lain pula. Walaupun terlewat, tapi lebih baik kita masuk walaupun terlewat daripada langsung tak mencuba kan. Itulah cara ringkas ni. Sebab tu yalah, bila saya tak sebut semualah, ada segelintir di peringkat awal dulu, ada segelintir di kalangan asatizah kita, ustazah kita yang awal-awal lagi telah letakkan satu hukum terlibat dengan TikTok. Dan kadang-kadang tu ada pandangan-pandangan yang saya rasa agak ekstrim sikit pada waktu itu. Dan akhirnya ada beberapa orang yang di peringkat awal dulu TikTok ni haram, akhirnya masuk juga. Kenapa dia? Mereka melihat TikTok ni ruang kepada dakwah. Ada sesuatu perkara yang kita boleh manfaatkan dengan teknologi baru yang ada pada hari ini, walaupun kita tak nafikan perkara yang mengarut, yang negatif tu ada. Jadi bagi saya, bagaimana kita menguruskan TikTok tu lah. Bagaimana kita menguruskan. Kalau nak kira mengarut ni bukan TikTok saja, Facebook pun banyak mengarut, YouTube lagi banyak mengarut, Instagram pun banyak mengarut. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi tu, kita yang menguruskan benda tu. Dan saya tengok ruang dakwah, ruang penyampaian ilmu tu lebih mencapah sampai ke bawah, lebih berlega sampai ke bawah dengan kewujudan TikTok ni lah. Jadi kalau musuh guna pedang, kita guna pedang, musuh guna lembing, kita guna lembing, musuh guna TikTok, kita guna TikTok. Manfaatkanlah apa benda yang ada ni. Baik. Jadi malam ni kita nak bincang satu persoalan berkaitan dengan orang yang solat. Ya. Saya rasa ramai yang tertanya-tanya benda ni kan. Masa kita sembahyang, ya Ustaz, masa kita sembahyang, kita sedang sembahyang, boleh tak orang di luar sembahyang, orang yang tak sembahyang, berinteraksi, bercakap dengan orang yang sedang sembahyang? Contohnya dia bagi tahu macam mana Apa contoh? Kereta blok tadi lah. Kereta blok tadi. Dia tengah sembahyang. Tiba-tiba ada jiran duk hon tu. Duk hon. Anak dia panggil ayah dia. Ayah. Ni ada jiran suruh alih kereta ni. Dia nak keluar ni. Ada benda urgent ni. Ada kecemasan. Jadi macam mana kita tengah sembahyang tu? Kita nak berhentikan sembahyang ke? Ataupun kita boleh respon pertanyaan anak kita tu ke? Apa? Anak kita kecil, kita nak bagi kunci kereta kat dia ke? Macam mana kan? Jadi mungkin Ustaz Zul boleh mulakan dulu tu. Alhamdulillah bin Sa'id. Panjang soalan, terima kasih banyak Ustaz dan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang hadir dalam perbincangan hari ini. Saya fikir kalau kita nak bahas benda ni agak panjang, tapi saya nak kongsi beberapa poin sajalah. Antaranya ada satu cerita yang melibatkan dua orang adik-beradik. Satu Asma dan juga adik dia Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anhumah. Jadi satu kali ni Asma dengan Aisyah ni Ustaz lah, mereka adik-beradik sebapa tapi mak lain. Jadi Abu Bakar dulu kahwin dengan seorang wanita namanya Qatilah, dapat dua orang anak, antaranya Asma. Dan kemudiannya kahwin dengan Ummu Ruman, dapat dua orang anak juga, antaranya Ummul Mukminin Aisyah. Jadi satu hari ni Asma pergi ke rumah adik dia, Ummuna Aisyah. Ummuna tu artinya Ummul Mukminin lah, mak kita semua kan. Jadi Asma tengok masa tu adik dia, Ummuna Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain ni sedang mengerjakan solat. Jadi nak kata solat subuh dah berlalu, nak kata solat fardu yang lain pun tidak. Tapi mereka kerjakan solat dengan cara yang agak pelik lah. Solat apa masa ni yang dibuat kan. Masa tu Aisyah sedang solat. Lalu Asma pun tanyalah adik dia, ni Aisyah tengah solat tu. Dia tanya apa yang
korang semua buat. Kalau bahasa kita lah kan. Betul, kan? Apa yang korang semua buat ataupun apa yang kamu semua buat kan. Aisyah ni dengan solat dia pun tunjuk. Dia solat tu dia tunjuk tangan ke atas. Asma pun tengok ke atas. Tengok ke atas baru dia perasan berlakunya gerhana matahari. Maknanya dia masa dia pergi tu dia tak perasan pun ada gerhana matahari. Bila dia tengok gerhana matahari, dia pun tanya balik adik dia, ayah ni maknanya adakah solat ini disebabkan tanda kebesaran daripada Allah? Maksudnya adakah solat tu kerana gerhana matahari? Kerana gerhana matahari. Lalu Aisyah respon. Dia macam bagi isyarat ya dan dia sebut. Tak tahulah isyarat ya tu dia angguk kepala ke, dia buat macam ni ke, dan dia sebut subhanallah. Subhanallah. Jadi barulah Asma pun bersiap untuk kerjakan salat bersama dengan jemaah yang lain. Jadi ceritanya boleh sembang, dan cara Aisyah yang sedang solat tu, satu dia tunjuk ke atas, yang kedua dia bagi isyarat ya, dan yang ketiganya dia sebut subhanallah. Tiga benda yang dia buat. Dan di peringkat Hafsah, Asma sebagai orang luar ni, dia bertanya dengan orang yang sedang solat, dan tak ada pula lah Aisyah lepas tu kata, "Nek kali jangan tanya, saya sedang solat ni." Tak ada. Maknanya perbuatan bertanya, perbuatan Asma tadi diterima, dan tindakan Aisyah menjawab soalan tadi pun memang diterima dalam Islam. Jadi itu dia punya antara contoh lah. Dan sebelum tu salah ada satu contoh yang kedua. Cerita ni pun panjang, secara ringkasnya. Sekejap. Okey, sahabat-sahabat sekalian, suara Ustaz Zul clear tak? Clear tak? Suara panel kita clear tak? Jelas tak suara panel kita, Ustaz Zul kita? Clear tak? Suara dia jelas tak? Boleh respon sikit tak? Ya? Takut tak jadi ke? Suara clear? Clear, suara Ustaz Zul clear tak? Okey Ya, okey. Takut. Lampu pasang. Ada. Ya. Okey, jom. Okey, cerita yang kedua. Ni salah satu contoh berinteraksi dalam solat. Cerita yang kedua, satu hari ini setelah diringkaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik dari mengerjakan solat Asar. Dan masa tu Nabi pergi ke rumah isteri baginda yang bernama Hindu. Hindu ni gelarannya ialah Ummu Salamah. Okey. Ummu Salamah masa tu, Salah dan teman-teman sekalian sedang sibuk melayan tetamu yang hadir. Jadi Nabi masuk ke dalam rumah Ummu Salamah. Nabi SAW terus pergi ke satu sudut untuk solat sunat. Jadi di situlah menimbulkan rasa hairan dalam diri Ummu Salamah, sebab Ummu Salamah pernah mendengar Nabi melarang daripada solat sunat lepas asar. Kalau kita dah solat asar, tak bolehlah solat sunat, kecuali solat jenazah ke ataupun ada lagi lah satu dua yang dibolehkan. Jadi Ummu Salamah rasa pelik, apalah Nabi buat ni solat sunat lepas asar. Maka dia, sebab dia sibuk dan yang tetamu ni, dia panggil seorang pembantu rumah dia, dan dia sebut, awak pergi tanya Nabi, apa yang Nabi buat ni? Bukankah Nabi melarang daripada solat sunat lepas solat asar? Dan kalau Nabi bagi isyarat supaya awak datang sini balik. Maka pembantu rumah tadi pun pergi tempat Nabi, dan dia pun bercakap dengan Nabi, Rasulullah, bukankah Rasulullah tak bagi kita solat sunat lepas solat asar? Maka Nabi SAW pun bagi isyarat supaya dia berlalu dulu, pergi dulu. Maka dia pun pergi ke tempat Ummu Salamah balik. Lepas solat barulah Nabi cerita apa solat yang Nabi buat. Itu tak apa, itu bukan cerita kita. Cerita kitanya ialah Ummu Salamah sendiri minta kawan tadi bertanyakan Nabi, sedangkan Nabi tengah solat. Dan Nabi pun tak adalah lepas solat tu Nabi kata, "Lain kali sabarlah dulu, habis saya solat dulu barulah tanya. Ni saya tengah solat sibuk nak tanya." Tak ada, Nabi tak marah pun. Nabi terima, dan Nabi pun memberikan isyarat supaya dia pergi dulu. Habis solat nanti baru Nabi nak cerita solat apa, kenapa Nabi solat. Jadi maknanya perbuatan interaksi dalam solat ini, buktinya Nabi sendiri buat, bukan Aisyah saja. Nabi sendiri buat. Dan bukan mereka berdua je, para sahabat Nabi yang lain pun buat juga benda yang sama. Jadi di sini menunjukkan Islam ni agama mudah, dan Islam ni dia tak nak dia tidak memisahkan antara akhirat dengan dunia. Kita pun doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau kita lihat banyak perbahasan ulama, ibadah salah yang bersifat akhirat ini
tidak pernah dipisahkan dengan kehidupan kita dunia ni. Dalam banyak isu lah. Itu Ustaz. Okey. Benda penting tadi antara yang disebut oleh Ustaz Zul akhir tadi, ibadat kita bukan bila kita melakukan ibadat bermakna kita terus terpisah hubungan kita dengan dunia. Tak begitu. Sebagai contoh, bila Nabi SAW solat, sebagaimana kita sedia maklum, bila Nabi solat, cucu Nabi panjat di atas belakang Nabi tu pun Nabi masih menunjukkan Nabi tu ada hubungan dengan cucu itu. Iaitu Nabi jaga, Nabi tak bangun daripada sujud tu supaya lambatkan sikit bangun supaya cucu dia tak jatuh, kan? Maksudnya bukanlah bila kita masuk saja solat terus terputus hubungan kita dengan kanak-kanak, terputus hubungan kita dengan keluarga, tak macam tu. Jadi solat bukan mengajar kita terputus, ibadat bukan mengajar kita terputus langsung hubungan kita dengan dunia, tak macam tu. Okey, jadi itu beberapa contoh lah, 2 contoh yang di-share, yang dikongsi oleh Ustaz Zuhairi tadi tentang bagaimana Nabi sendiri pernah menunjukkan contoh Nabi berinteraksi, maksudnya dengan orang di luar solat, di luar solat. Okey. Baik, saya nak buka dulu kalau ada apa-apa yang nak timbulkan pertanyaan tentang kita berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Kalau ada apa-apa silakan. Saya baca komen tuan-tuan ni, ada dua handphone saya tengok ni. Kalau ada soalan daripada tuan-tuan silakan. Sambil-sambil itu boleh saya teruskan. Kalau ada persoalan terus nanti saya akan baca soalan tu. Isu kita, topik kita pada malam ni, yang kita tengah sembang malam ni, boleh tak berinteraksi dengan orang yang sedang solat? Jadi dululah, kecil-kecil dulu Ustaz Zul, ada orang kata kalau kita tengah semayang, tiba-tiba mak kita panggil. Mak kita panggil. Mak ni sampai Nabi ulang 3 kali kan? Tentang ketaatan pada ibu ni sampai Nabi ulang 3 kali lah. Ibu, kemudian baru bapa kan, menunjukkan taat pada ibu ni tinggilah sebelum daripada bapa. Dulu, jadi waktu kecil-kecil dulu, adalah ustaz-ustazah ajar kita, kalau kita tengah semayang sekalipun, mak panggil kita boleh berhentikan semayang kita. Tu macam mana tak? Silakan. Okey, dia sebenarnya cerita berhenti solat ni cerita lain pula sebenarnya Ustaz. Tapi tak apalah Ustaz dah datangnya kan. Dia berkaitan dengan cerita Jurash tu. Zaman-zaman dulu, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada seorang ahli ibadah namanya Jurash. Jadi Jurash ni dia pergi ke rumah ibadah dia. Maknanya bukan serumah dengan mak dia lah. Dia duduk rumah ibadah dan dia solat sunat. Nah, solat sunat tu lama. Mak dia datang dari jauh. Mak dia panggil dia, "Ya Jurash, wahai Jurash. Saya ni mak kamu datang ni, jomlah kita sembang-sembang." Jadi Jurash tak layan mak dia. Jurash berinteraksi, Jurash fikir dalam solat, Tuhan, mak ke solat? Dan dia memanjangkan solat dia. Sedangkan kalau kita lihat dalam hadis, mak dia panggil dia 3 kali. Panggil sekali, tunggu, tak berhenti. Panggil lagi, tunggu, tak berhenti. Padahal kalau dia cepatkan solat, sempatlah dia dapatkan mak dia. Lepas 3 kali tu barulah mak dia balik. Esok datang lagi, 3 kali lagi panggil. Lusa datang lagi, 3 kali lagi panggil. Pun dia tak layan mak dia. Kalau kita lah, kalau mak kita datang dari jauh, kurang-kurang kita cepatkan sembahyang kan, cepatkan solat. Ataupun kalau tak sempat, kita pergilah rumah mak kita minta maaf. Jadi berdasarkan hadis itu, ulama kupas antaranya Imam Nawawi, pertamanya dia tak boleh berhenti solat. Kalau kita solat fardu, kita tidak dibenarkan berhenti kecuali jika terdesak sahaja. Kecemasan, bahaya, keselamatan, mak kita dalam bahaya, siapa-siapa dalam bahaya, kita boleh berhenti solat, tak ada masalah. Berhenti tu kira keluar daripada solat lah tu? Keluar terus. Kalau bahaya, nak selamatkan orang, boleh. Tapi kalau kita berhenti semata-mata nak menjawab panggilan orang, tak boleh. Untuk solat fardu. Untuk solat fardu. Manakala solat sunat, kita boleh, kalau ikut mazhab Syafi'i, kita boleh berhenti walaupun tak ada sebab yang kuat. Untuk solat sunat. Untuk solat sunat. Contohnya kita tengah solat rasa penatnya solat. Padahal taklah penat sangat pun. Kita pun nak berhenti, boleh tak? Boleh, tetapi tidak digalakkan. Setengah ulama kata langsung tak boleh. Jadi dalam kes solat sunat, kalau mak panggil, ayah panggil, maka langkah yang pertama bukan terus berhenti. Tapi langkah yang pertama ialah kita cuba isyarat, memberikan isyarat seboleh mungkin, kalau boleh.
Contohnya subhanallah, ataupun kita kuatkan bacaan dalam solat, kita tengah berdiri, kita baca surah tu nak bagi dia kuat. tahu kita tengah sembahyang. Kita tengah solat kan. Okay. Tapi kalau tak boleh, sebab mak kita jauh, dia panggil kita pun sayup-sayup je, Mungkin di luar rumah kan. mungkin di luar rumah, maka cara yang kedua ialah kita meringkaskan solat. Dan ringkas solat ni maknanya bila rokok kita baca subhana rabbiyal azim sekali, subhana rabbiyal a'la sekali. Ni untuk cerita untuk solat wajib lah ni Solat dia dua-dua boleh. Oh, Solat dua-dua. wajib dengan solat sunat, dua-dua kita ringkaskan solat. Kita ringkaskan solat. Okay. Jadi masa tasyahud tu sampai wa ala ali Muhammad kita bagi salam. Dan terus kita dapatkan mak kita tanya kenapa panggil tadi. Maknanya ulama tidak mencadangkan kita terus berhenti solat. Okay. Dia kena ringkaskan dulu, dapatkan mak minta maaf. Tapi kalau terpaksa, dalam kes mana-mana solat terpaksa boleh berhenti solat. Terpaksa ni maksudnya melibatkan kecemasan apa lah kot Kecemasan lah. Kalau biasa-biasa tak boleh. Macam mana kita nak menentukan tahap kecemasan tak kecemasan tu kalau benda yang 50-50 yang kita tak tahu tengah semayang, macam contoh saya sebut tadi lah kan. Tengah semayang anak kita bagi tahu ni ada jiran nak keluar rumah, jiran kan. Jadi kita nak berhentikan semayang tu macam mana tu? Kalau dalam kes kita tengah solat, anak kita datang, anak kita kata ayah kereta blok tu jiran panggil. Maka kita boleh jawab panggilan anak tadi. Contohnya kita tengah solat. Okey, saya berdiri nampak ke? Okey. Boleh contoh Anak datang. Anak Ustaz panggil Abi kan? Abi kereta Abi blok kereta jiran. Kereta orang. Okey. Maka Ustaz boleh buat macam ni je. Tunggu sekejap. Dan ringkaskan solat. Saya rasa tak adalah sampai orang tu nak segera terus. Okay. Jadi kita ada masa dalam seminit untuk kita solat dalam keadaan ringkas dan terus dapatkan orang tersebut. Jadi isyarat saya menganak tu boleh buat macam ni. Isyarat untuk anak tu boleh. Yes. Ataupun kita tengah solat sana, anak kita kadang-kadang kecil ni dia nak makan, dia nak minta izin kita. Contohnya ada coklat lah dalam peti ais. Nampak. Okey. Dia nak makan coklat dalam peti ais, tapi dia nak tanya Abi dia juga. Boleh makan tak boleh makan? Dan budak ni kalau dia tanya, dia akan tanya sampai dia puas hati. Kita tengah semayang. Kita tengah solat, anak datang, Abi nak makan coklat? Abi nak makan coklat, dia tanya mat kali. Maka macam mana kita ni? Kita boleh jawab. Kita senyum, angguk. Ataupun kita buat macam ni. Dibolehkan. Okey. Walaupun makan coklat tak ada kaitan dengan solat pun. Saya dah baca fatwa ulama tadi. Dia kata contohnya ada kawan dia ni rombongan lah. Datang dengan ramai-ramai naik kereta tu. Ramai-ramai pergi satu tempat. Apa istilahnya sana? Budak sekolah tu lah. Bukan kalau kita ramai-ramai konvoi. Lupa. Kita konvoi ramai-ramai, kemudian kita berhenti di R&R untuk solat. Tengah solat tu ada kawan kita tanya, nak aku tunggu ke atau aku boleh pergi terus? Okey, dia tanya kita tengah solat ni. Kita boleh jawab dengan bahasa isyarat nak suruh dia tunggu ke ataupun pergi terus. Contohnya kita kata macam tu. Macam ni boleh pergi terus. Ataupun kita buat macam ni ke? Tunggu sekejap. Tunggu sekejap kan. Maknanya boleh kita jawab. Walhal nak pergi terus itu tak ada kaitan solat pun. Tapi dia ada kaitan dengan orang lain. Orang lain tu nak gerak, dia nak tunggu kita ke boleh tak tinggalkan kita. Pun boleh kita interaksi dengan orang di luar solat tu. Alhamdulillah, ini kemudahan. Maksudnya kita berinteraksi tu, kita nak bagi tahu dekat anak kita tunggu sekejap, ataupun kita nak bagi tahu kat kawan kita, okey tak apa, pergilah. Dia hanya bahasa isyarat ataupun kita boleh bercakap? Bahasa isyarat. Bercakap tak boleh. Okey, bercakap tak boleh. Bercakap tak boleh, bahasa isyarat. Bercakap hanya dibenarkan dalam kes darurat. Dan hanya sedikit. Contohnya, darurat ni macam mana? Kita tengah solat, anak kita ni yang kecil, contoh ada baby, dia nak pergi pegang benda yang bahaya, ada pisau. Rupanya ada pisau jatuhkan lantai. Ataupun dapur, api dapur tak tutup lagi. Api dapur ke kan. Kita tengah solat, tiba-tiba kita pula solat zuhur tak boleh berhenti tanpa sebab yang kuat kan. Kita pun isteri kita ada duduk baca buku ke, cuma dia tak perasan anak nak pegang pisau. Kita pun jerit. Tengok anak contohnya kan.
Tengok anak ataupun kita kata pisau. Kita jadi pisau. Si isteri kita Oh, pun nak bagi isteri kita sedar. yes, nak sedarkan isteri kita tu. Pisau. Jadi bercakap ketika darurat dibenarkan tapi dengan perkataan yang sangat sedikit. Minimalkan perkataan tu. Minimum Okey. perkataan tu. Tapi itu terdesak yang melibatkan bahaya nyawa dan tak boleh ditunda. Okey, tekan use tu. Okey. Kalau benda tu boleh ditunda, kita boleh cepatkan solat, kita jangan bercakap. Tapi kalau dah terdesak bahaya, kita boleh bercakap seminimum mungkin. Okey, maksudnya kita ada dua pendekatan. Pertama, kalau kita perlu berinteraksi dengan orang di luar solat, kita menggunakan bahasa isyarat. Contoh anak kita nak minta susu ke apa tadi, kita tunjuk sekejap kan. Ataupun kita nak suruh kawan kita pergi dulu, kita pun boleh buat macam tu, bahasa isyarat. Tapi ada keadaan tertentu yang melibatkan nyawa, ya, benda-benda melibatkan nyawa. Penting sangat tu melibatkan nyawa, macam contoh Ustaz Zul sebut tadi, kita tengah semayang, tiba-tiba kita perasan anak kita pergi ke dapur, api tak tutup, dia nak pegang api ke, kita boleh keluarkan perkataan untuk kejutkan isteri kita yang mungkin isteri kita tak sedar. Tapi perkataan yang kita ucapkan tu mesti perkataan yang sedikit saja. Kita minimalkan penggunaan perkataan tu. Itu saja. Yang lain bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Okey, saya ada Salah, sebelum tu salah. Okey. Saya nak tarik balik, saya tersilap tadi. Dia sebelum kita keluar perkataan pisau ke apa, Okey, kita kena okey. sebut subhanallah dulu. subhanallah. Saya Okey. silap tadi. Maknanya kita nampak anak kita main pisau, kita jerit kuat-kuat. Subhanallah. Kenapa kuat? Supaya isteri kita terkejut. Okey. Atau suami kita terkejut. Subhanallah. Last kali kalau dia tak faham juga, kita dah subhanallah sekali dua kali tak faham, baru kita boleh guna perkataan lain. Ada limit ke berapa kali subhanallah tu? Tak adalah limit. Dia bergantung kepada keadaan situasi masa tu. Okey. Okey. Tapi sewajarnya kita kalau boleh subhanallah tu sekali sudah mampu mengejutkan suami ataupun isteri kita. Bermakna subhanallah kali pertama tu kena suara yang kuat jelas lah kan. Yes. Okey. Baik, saya nak baca soalan sikit. Dekat ni ada soalan. Saya scroll sikit. Okey. Jap. Terima kasih banyak-banyak yang tolong share. 21 orang tolong share. Kemudian dekat TikTok Ustaz Zul Khairi pun ada 10 orang tolong share. Ya. 50-60 orang bersama dengan kita pada malam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat sekalian. Ya. Malam ni topik kita bincang, boleh tak berinteraksi dengan orang yang sedang solat, bercakap dengan orang yang sedang solat, boleh tak? Sama ada kita duduk dekat luar solat, kita bercakap dengan orang yang solat kerana sesuatu urusan, ataupun orang yang solat memberi isyarat ataupun bercakap dengan orang yang di luar solat. Itu topik kita pada malam ni. Okey, soalan daripada tak tahu nama apa ni. Panggil saya Mimi, dia kata. Nama dia panggil saya Mimi. TikTok ni nama menarik. Kalau solat fardu kucing kacau macam mana Ustaz? Tu pertama. Kalau solat fardu kucing kacau macam mana tu? Tak apalah tu. Tu soalan dia tu. Kalau solat fardu kucing kacau macam mana Ustaz? Kucing kacau tu sampai terganggu lah kot solat dia kot. Okey, soalan yang kedua, berapa kali isteri tak perasan? Okey, tadi dah jawab dah tu. Berapa kali kita nak sebut subhanallah tu kan? Boleh je berapa kali pun. Kalau boleh, kali pertama sebut subhanallah tu dah sebut kuat lah sampai isteri kita sedar. Kalau tak sedar, boleh ulang lagi. Kalau pergerakan lebih 3 kali pun boleh ke? Maksudnya kita bahasa isyarat tadi kan, kita nak suruh anak kita diam tu, lebih 3 kali pergerakan kita tu kan. Sekejap 3 kali pergerakan kita. Okey, yang tu dulu. Yang tu dulu. Dua soalan tu dulu. Kucing ni dia binatang, haiwan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai binatang yang haiwan yang tawafun, yang duduk lega sekeliling kita. Okey. Dan kalau kita nak menganggap kucing ni najis, kucing tu dia buang air besar, dia buang najis, dia tak basuh pun. Tak betul. Dia buang air kecil pun dia tak basuh. Okey. So adakah bila dia duduk bergeser kat kita tu maka solat kita dia anggap bernajis, kita pun batal solat? Jawabnya tidak. Okey. Tidak, kerana benda tu memang jenis dia macam tu. Dia nak duduk dekat kita, dia nak geser dengan kita. Maka solat itu sah, tak ada masalah. Yang keduanya, pergerakan ni rasanya Ustaz Alam pernah cerita kot dalam TikTok sebelum-sebelum ni. Okey, saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni, sahabat-sahabat sekalian. Apa maksud pergerakan yang dibenarkan dalam solat menurut mazhab kita Syafi'i? Okey. Mazhab Syafi'i membenarkan kita bergerak
2 kali berturut-turut pergerakan yang besar, 2 kali berturut-turut. Jangan sampai 3 kali je pergerakan yang besar. Okey, macam mana pergerakan tu? Contoh soalan ya. Saya berdiri Okey. Okey, Nampak bila Okey. saya berdiri tu, okey, saya nak betulkan, saya tak pakai kopiah pula sekarang ni. Pinjam kopiah sana tak? Boleh. Kopiah ada kat kereta. Okey, kopiah ni macam ni. Jadi saya nak betulkan kopiah saya masa berdiri. Okey, saya pun tolak, tarik balik. Okey, pergerakan tolak, tarik balik tu baru dikira satu pergerakan baru. Jadi begitu juga kalau anak datang, anak katanya kita nak betul sekejap. Bila kita buat macam ni, tarik balik baru dikira satu sekali. kan. Itu ramai orang yang kira 2 tu. Dia bukan 2, bukan 1, yang ni 2 tak. Dia sebab dia patah balik je. 1, ini hanya dikira patah balik. Jadi hanya satu pergerakan. Baru 1 kali pergerakan tu, Kalau buat 2 kali pun, contohnya, itu dia dikira pergerakan kecil tu. Jadi buat macam tu je. Tarik. Satu tu baru dikira 1 kali pergerakan. Tu baru dikira 1 kali pergerakan. Jadi kita kena faham dulu maksud 3 kali pergerakan berturut-turut tu apa. Sebab sebelum ni saya rasa panjang lebar juga tu. Persoalan tentang benda tu, macam mana kita nak langkah dalam solat kita 3 kali pergerakan apa semua tu. Sebenarnya ramai yang tak clear lagi tentang hal tu, menyebabkan kita salah faham tentang cara 3 kali pergerakan tu. Okey, saya tengok TikTok Ustaz Zul pula ada soalan. Sekejap, saya cuba tengok satu-satu. Yang bawah tu je. Ini tadi. Okey. Kalau sedang solat, tiba-tiba ada tetamu datang dari jauh. Kita dengar dia beri salam, tapi kita sedang solat. Macam mana ya? Okey. Dia sebenarnya kalau tetamu dari jauh ni, kalau kita cepatkan solat, dia tunggu je. Alang-alang dia datang dari jauh, dia tak akan panggil. Ada pasal sampai-sampai tu start kereta balik. Tak ada. Jadi sebenarnya kalau kita sedang solat, dia kiraan solat macam ni. Standard 2 minit, standard 2 rakaat, 8 minit. 8 minit. Okey, tapi orang-orang biasa, orang awam macam kita 4 minit. 3 ke 4 minit. Tapi kalau solat yang standard yang bagus, bukan terlalu bagus ya, standard yang bagus 8 minit. Terlalu bagus lebih lah. Untuk 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi kalau kita katalah standard manusia biasa 4 minit, jadi kalau solat 4 rakaat dalam 8 minit baru. Yang biasa ni. 8 minit tu kita boleh lajukan. Solat 4 rakaat kalau kita lajukan, ringkaskan, dia jadi 2 minit lebih je. 2 ke 3 minit je. Ringkaskan ya. Jadi kalau kita dengar tetamu datang dari jauh, kita ringkaskan solat kita, dia tunggu lagi, tak ada masalah pun. Tak perlu kita berhenti solat pun. Baik. Apalagi biasanya tamu dari jauh ni mestilah dia bagi tahu kita dulu nak datang ni. Kita pun boleh awal-awal beritahu dia saya nak solat dulu. Okey. Dia isu yang paling besar sekarang bukan isu tamu ni. Dia isu awal-awal PKP dulu. Iaitu masa kita tengah solat tiba-tiba datang orang hantar barang. Barangnya makanan lagi lah, dia tak boleh tunggu. Dia tak boleh nak lama-lama, dia nak hantar tempat lain pula. Nak tempat lain lagi. Dalam masa yang sama dia tak boleh nak tinggalkan makanan. Ada yang tinggal makanan, ada yang tak boleh tinggal makanan. Super juga macam kurier penghantaran barang ni. Kita tengah sembahyang Zuhur, dia hantar barang ketuk pintu. Dia hantar barang. Tapi cuma kemudian baru dia faham keadaan tu, dia tinggal je kan. Dia tinggal je. Tapi awal-awal dulu tak, dia tunggu kita. Jadi saya dulu pada peringkat awal PKP, kalau kami ialah tak boleh solat di surau kan, kita solat di rumah. Kita solat tu dekat pintu. Jadi kami buka pintu tu luas. Biar orang nampak. Jadi bila solat tu, orang nampak kita tengah solat, dia pun tahu kita tengah solat. Itu antara cara yang paling ni lah. Tapi ada satu lagi kaedah salah. Pernah Nabi sekali tengah solat dan Nabi tutup pintu. Aisyah radhiyallahu anha balik ke rumah, dia tutup pintu. Suruh Nabi buka pintu. Nabi pun berjalan, dan Nabi berjalan tu bukan jalan straight. Nabi jalan sengit sikit ke kanan atau ke kiri, tapi dada Nabi ni menghadap ke kiblat. Nabi berjalan sikit, Nabi buka pintu dan Nabi patah balik ke belakang. Artinya kalau ada tamu datang dari jauh, dia panggil kita, kita pun risau juga, takut dia tunggu lama kan. Dan kita solat dekat pintu. Ni cerita kita solat dekat pintu. Maka boleh kita berjalan buka pintu, bagi dia nampak kita sedang solat. Tapi jangan berhenti solat lah. Tak boleh berhenti solat. Kita buka bagi dia nampak je. Jadi contohnya, kita tengah solat ni, pintu depan ni lah, kita pun bergerak. 1, 2, betulkan sama. Baru 2.
Langkah tu biar langkah besar lah, jangan langkah kecil. Kalau langkah kecil, Jadi banyak lah. sejam tak sampai lagi. Jadi kita langkah besar terus. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Tapi kalau pintu terlalu jauh, kita ringkaskan solat lah. Itu cara yang terbaik. Buka pintu pun boleh. Tengah solat tu pun boleh buka pintu untuk beritahu kepada tetamu yang datang tu kita tengah solat. Jangan berhenti solat. Kita boleh pergi langkah untuk buka pintu. Betul. Okey, boleh Puan Ratna Azman. Saya tengok ada lagi soalan kat sini. Dua ustaz terbaik. Terima kasih Ustaz Arif As'ad. Sahabat kita. Okey. Kat sini banyak soalan ni. Kalau boleh tuan-tuan tolong tanya soalan tentang perbincangan kita pada malam ni. Malam ni perbincangan kita tentang boleh tak kita berinteraksi dengan orang yang sedang solat, ataupun orang yang sedang solat berinteraksi dengan orang di luar solat. Kalau tuan-tuan tanya macam-macam soalan tentang solat ni, macam-macam ni, tak habis kita punya live ni. Cuba fokus dulu. InsyaAllah kita ada siri-siri, kita ada lagi. Ada siri-siri live ni, kita ada lagi perbincangan tentang solat ni. Cuma live kita malam ni, kita fokus tentang boleh tak berinteraksi dengan orang sedang solat, ataupun orang sedang solat berinteraksi dengan orang di luar solat. Kalau boleh kita cuba fokus kepada topik tu malam ni. Topik tu malam ni. Jadi saya nak fokus soalan-soalan tu dulu. Okey, Assalamualaikum Ustaz, kalau kita sujud dalam solat adakah rapat sedikit ataupun jarak? Tak apalah kalau Ustaz Zul nak jawab soalan tu boleh. Dalam solat berapa kali kita angkat takbir Ustaz selepas bangun rakaat kedua disunatkannya? Maksudnya apa tu? Okey, saya faham. Yang angkat tangan tu dalam solat ada kalau ikut mazhab kita dan kebanyakan ulama lah, ada 4 kali. 1 takbiratul ihram. Okey. Yang kedua takbir turun rukuk. Okey. Ketiga takbir bangun daripada rukuk. Yang keempat takbir untuk rakaat yang ketiga selepas tasyahud awal. Maksudnya daripada tasyahud awal tu nak bangun ke rakaat yang ketiga. Itu disunatkan angkat tangan. Disunatkan angkat tangan. Jadi 4 kali lah semuanya. Jadi soalan tu kan dia kata selepas bangun rakaat kedua disunatkan atau tidak, soalan dia kan. Betul tu. Dia faham tu soalan tu. Okay. Disunatkan lah, disunatkan. Disunatkan. Mengikut kebanyakan ulama. Dalam solat berapa kali kita angkat takbir Ustaz selepas bangun rakaat kedua? Selepas bangun rakaat yang kedua nak naik rakaat yang ketiga sunat angkat tangan. Dia sebenarnya bukan angkat takbir, angkat tangan. Angkat tangan takbir bukan. Takbir tu Allahu Akbar. Okey. Salam, soalan luar topik. Alamak. Nazri Khalid, boleh kejap-kejap saya baca soalan tu ya. Soalan luar topik. Kalau anak main atas jadah. Okey, boleh lah, ada kaitan lah ni. boleh. Pampers ada najis. Soalan luar topik, kalau anak main atas jadah dan pampers ada najis, apa status solat kita? Jawapan ringkas tak ada masalah, sah. Tak ada masalah. Itu jawapan ringkas. Sebab najis tu duduk dalam pampers. Sebab kita tidak menanggung najis. Kita tak menanggung Yang najis. tak bolehnya kita ambil anak, kita dukung anak. Okey. Tu anak tu dia selagi mana kita tak dukung dia ataupun dia tak naik atas badan kita, dia sekadar pegang kita, dia duduk main sejadah kita, tak ada masalah. Okey. Jangan dukung dia. Dia tak boleh dukung. Dukung tu tak boleh. Jawapan ringkas lah Okey. Boleh Nazri Khalid Okey, ringkas. Okey, yang ni saja. Okey, yang ni pula saya tengok. Yang tu dah habis dah soalan. Ustaz, solat jamak boleh dilaku selepas 2 marhalah kan? Bersamaan berapa kilometer? Okey, berapa kilometer ni? Dia kalau kita ikut ulama lah, dia kata 70, paling kurang 79 km. Dia berlega antara 79 sampai ke 91 km. 2 marhalah. Tapi JAKIM dah keluarkan dah berdasarkan kajian. JAKIM ni dia upah sekumpulan penyelidik, kaji berapa 2 marhalah. Jadi jawapannya setakat yang saya maklum 81 km. 81 km kita dah boleh jamak. Solat kita 81 km. Dulu selalu kita dah belajar 90 apa? 90 lebih kan? Saya biasa pegang 85. Tapi bila JAKIM dah keluar 81 ni, selesai lah, tak payah bahas lagi. 81. Okey, ada soalan lain? Sama, terima kasih. Okey, sama-sama. Maksudnya kita faham dia punya asas dia macam mana. Jadi bila datang apa-apa masalah pun kita tahulah macam mana nak selesaikan tu. Sama aja macam contohlah kadang kita mengajar kan, balik rumah lewat kan. Ustaz ni balik rumah kadang pukul 10, pukul 11 baru sampai rumah, isteri dah tidur kan. Isteri dah
isteri tengah solat ke kan, suami ketuk pintu kan, dia tengah solat isyak, suami baru sampai, ataupun dia tengah solat ke kat rumah, suami baru sampai ketuk pintu. Maksudnya macam postman tadi, macam orang hantar barang tadi lah. Kalau kita boleh bagi bahasa isyarat nak menunjukkan kita sedang semayang tu, gunalah bahasa isyarat tu kan, subhanallah. Betul. Okay. Contoh lain, kita nak betulkan kiblat orang tersalah. Okay. Dia datang rumah kita, kawan kita ni. Kita pun kata nah, kita kan biasa guna jam. Okey, kiblat nombor pukul 1. Dia pergi buat pukul 2 kiblat dia tu. Kita pun tak nak lah, dia tersilap arah kiblat. So kita pun beritahu dia, kita betulkan sejadah. Contoh nama dia, nama lelah lah. Ataupun nama siapa yang dekat sini. Yang nama Nazri tadi kan. Okey, Nazri Khalid, Tuan Nazri. Kata Nazri, salah kiblat ni. Kita sambil tu kita betulkan dia punya sejadah tu. Sama ada betulkan sejadah ataupun kita betulkan badan dia. Dibolehkan. Jadi orang yang solat tadi jangan berhenti. Alamak salah kiblat berhenti. Tak perlu dah berhenti. Teruskan dia. Cuma orang luar solat betulkan. Okey. Orang dalam solat pun boleh interaksi dengan orang dalam solat. Okay. Contohnya macam mana? Interaksi ni. Interaksi tu maknanya dengan bahasa isyarat lah. Contohnya kita tengok dia tak betulkan soft. Dia duduk belakang daripada sepatutnya semua sama, tapi kaki dia ke belakang sikit. Maka kita pegang dia, kita pegang ke depan sikit. Kita pun tengah solat juga waktu kita tengah solat. Jadi boleh maknanya kita tolak dia ke depan sikit atau tarik dia ke belakang sikit untuk masuk dalam soft. Kerana membetulkan soft ini tanda kesempurnaan solat. Okay. Jadi kita membetulkan antara satu sama lain. Boleh. Bahkan saya pernah mengalami pengalaman tu dengan orang Arab. Orang Arab, orang kulit hitam. Sama dengan Nabi. Masa tu Nabi tengah solat. Okey. Sekali tuan-tuan Nabi tengah solat tahajud di rumah isterinya Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas join sekali Nabi untuk solat tahajud. Dia tidur rumah Nabi. Sebab Maimunah tu makcik dia. Jadi dia datang, dia solat sebelah kiri Nabi. Jadi macam mana Nabi interaksi dengan Ibn Abbas ni? Nabi pegang Ibn Abbas, dia tarik datang ke sebelah kanan. Sebab makmum kena sebelah kanan. Okey. Jadi pengalaman saya pernah pergi nak solat zuhur kot, saya terlambat nak solat zuhur dengan orang kulit hitam masa tu. Memang orang yang nampak berilmu lah. Saya nak pergi ke kanan dia solat sebelah tiang. Jadi saya tak boleh nak ke sebelah kanan dia. Saya pun pergi sebelah kiri dia. Masa solat tu dia pun pegang saya, dia berlaku pertukaran. Oh, dia pula bergerak ke sini. Dah cuba solat berdiri. Sama-sama kita praktik lah. Sebab saya kecil, orang tu tinggi, dia senang tarik. Jadi Sa'lah berdiri sebelah kiri, saya imam. Jadi dia tarik macam ni. Okey, berlaku pertukaran. Itu boleh. Itu interaksi dalam solat tu. Sebab makmum kena duduk di sebelah kanan, bukan kiri. Contoh menarik Okey, silakan tuan-tuan kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik kita pada malam ni. Malam ni kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zuhairi yang banyak menulis buku-buku berkaitan dengan solat, bacaan dalam solat, zikir selepas solat, dan antara yang terbaru buku beliau bacaan-bacaan yang ganjil dalam solat tapi sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita punya topik kita bincang tentang salah satu keunikan kita cakap. Keunikan dalam solat ni, walaupun kita solat, kita masih boleh berinteraksi dengan orang di luar solat. Bahkan orang yang duduk di luar solat, yang tak semayang, yang tak solat tu pun boleh berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Jadi kalau tuan-tuan ada lagi apa-apa pertanyaan berkaitan dengan topik ni, silakan. Saya baca komen tuan-tuan tu, saya baca. Tadi kita dah jawab dah. Saya rasa dah jawab dah semua persoalan tadi. Terima kasih juga tuan-tuan yang bersama pada malam ni, yang tolong share live kita pada malam ni. InsyaAllah kita cuba susun siri-siri live kita ni untuk perbincangan tentang solat ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan silakan. Saya tengok dua. Depan saya ni ada dua handphone. Satu kita gunakan TikTok saya pada malam ni, TikTok saya Fadlullah Ismail. Yang kedua TikTok Ustaz Zulkhairi. Tuan-tuan yang selalu buka TikTok tu, kalau boleh tolong follow TikTok Ustaz Zulkhairi. Zulkhairi DZUL Zul, kemudian jarakkan sikit, Khairi KHAIRI, Zul Khairi.
TikTok ni baru lagi, tapi dalam tu penuh dengan video-video yang ilmiah, info-info, konten-konten yang sangat menarik berkaitan dengan solat dan berkaitan dengan permasalahan fiqh dan sebagainya. Tuan-tuan tolong follow tolong follow. Baik, Syahid, sahabat kita, Ustaz Syahid Zaini. Duduk Perak ke tu? Syahid, apa khabar? Adakah boleh menjawab panggilan penting daripada telefon? Maksudnya jawab ringkas, sedangkan kita masih dalam solat. Jawab telefon. Tu menarik. Jawab telefon, ada orang call, kita angkat telefon. Kan? Ana tengah solat. Terima kasih banyak Ustaz Syahid. Dia asasnya kita tak boleh buka telefon lah dalam solat. Itu asas dia. Okay. Hanya orang yang tertentu sahaja dibenarkan bersedia dengan telefon dalam solat. Tapi dia tak boleh nak berhenti. Dia hanya bersedia je. Contohnya siapa? Doktor pakar yang akan terlibat dalam pembedahan. Dari masa tu duk tunggu-tunggu tak sampai. Pesakit tak sampai, ambulans tersekat. Jadi doktor pakar tu kata ginilah, saya solat dulu, saya nak solat zuhur sekejap. Kalau pesakit sampai dia, telefon saya segera. Okay. Jadi dia solat berdekatan kawasan tu je. Okey. Jadi tengah solat tu dia dah sedia dah telefon kat depan. Tiba-tiba masuk panggilan telefon untuk kata pesakit dah sampai. Tak kisahlah handphone biasa ke ataupun telefon pejabat tu. Telefon pejabat orang lain boleh angkat lah. Ni telefon kita. Telefon kita. Okey. Maknanya bila kita dengar telefon tu, kita tengok ni memang sah nombor orang yang jaga bilik pembedahan tadi. Maka boleh kita sekadar angkat subhanallah, kita pun segerakan solat. Tapi kalau kita memang tak boleh nak segerakan solat dah, kita baru dalam rakaat yang pertama, pesakit dalam bahaya, kita wajib berhenti solat. Okay. Kalau kita sikit lagi, kalau kita tengok telefon tu, aku ni baru rakaat pertama, pesakit bahaya. Kita wajib berhenti, kejar pesakit. Tapi kalau kita tengok tu, kita dah nak ujung-ujung dah, sikit lagi nak habis. Maka boleh sekadar kita angkat subhanallah, teruskan solat. Hanya dalam keadaan terdesak je. Dalam keadaan biasa tak boleh buat macam tu. Contohnya angkat telefon, masalah hajat mahfusan, subhanallah, tak boleh lah. Itu tak ada kaitan, tak penting, tak terdesak apa-apa. Tapi macam mana kita timbulkan pertanyaan kan? Maksudnya kita angkat telefon, kita nak maklum kita tengah solat, kita doktor pakar bedah, kita sebut subhanallah, nak maklum pada dia tunggu sekejap, aku nak habis satu rakaat sikit je, kita sebut subhanallah. Tapi dia tu tak faham kita maksudkan subhanallah tu kita tengah semayang. Ya. Itu yang penting kita, perkara yang nombor satu lah, menyampaikan maklumat dari awal, itu yang penting. Maknanya kita beritahu dari awal, saya nak solat, nanti apa-apa telefon, tunggulah bahasa isyarat, contohnya begitulah. Jadi memberikan ilmu dari awal tu penting. Tapi kalau dia tak faham pun tak penting dah. Dia tak faham. Yang penting bila kita jawab subhanallah tu, itulah alamat kita nak datang lah. Kita alamat dia. Biasanya insya-Allah orang boleh faham itu. Yalah, tugas kita mengilmukan masyarakat, menyuburkan ilmu dalam masyarakat supaya orang faham. Baik. Dan mereka tak rasa terbeban dengan urusan agama. Dululah kalau kita tengok awal-awal PKP dulu, Ustaz. Awal-awal PKP dulu, bila setiap hari tu boleh kita katakan lambakan pesakit COVID di Hospital Sungai Buloh, di HKL, di merata tempat tu penuh. Sampai kadang-kadang rakan-rakan kita yang bertugas sebagai doktor ni jadi stres tu satulah, kerana terlalu banyak pesakit COVID tu. Dan yang kedua, dia orang dilema tentang semayang ni. Macam mana kami nak semayang ni, elok nak semayang, tiba-tiba pesakit COVID datang punya ramai apa semua. Akhirnya bila ada pencerahan tentang dibenarkan, diharuskan dia jamak solat, dia jamak lah kan, dia tak boleh nak ringkaskan solat dia, tak boleh nak qasar lah. Dia jamak solat dia, semayang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Akhirnya jadi satu kemudahan. Sebab tu tugas kita yang ada ilmu, yang faham ni, kita kena membumikan ilmu tu, bahasa dia lah. Turun ke bawah, fahamkan masyarakat, sampaikan ilmu ni, supaya orang rasa agama ni sebenarnya mudah je sebenarnya. Puncanya tak faham yang kita rasa agama ni jadi beban, menyusahkan kita. Semayang untuk orang sakit tak boleh diri, boleh duduk, ada kemudahan-kemudahan. Bila kita faham, kita akan faham bahawa Islam tu agama yang mudah. Dengan ada ilmu, kita akan faham Islam ni agama yang mudah sebenarnya. Boleh sahabat kita Ustaz Syahid, itu jawapan tentang jawab panggilan telefon tadi. Oh, dekat sini banyak soalan ni. Banyak soalan. Terima kasih Syahid. Okey, kalau ada apa-apa soalan silakan. Saudara sahabat kita.
Abdul Ghaffar. Kalau anak solat di sebelah, masa sujud tak betul, boleh ke kita betulkan dia? Okey. Boleh, tak ada masalah kerana ia berkaitan dengan kesempurnaan salat. Okey. Boleh? Boleh kita betulkan? Jadi soal kita betulkan tu, pergerakan kita sampai 3 kali itu tadi dah dijelaskan. Apa maksud pergerakan 3 kali itu? Ya. Okey, masa solat bersama-sama. Okey. Tutup kain telekung orang depan. Tutup kain telekung orang depan yang nampak kaki, nampak aurat dia lah, kan? Boleh kan ustaz masa solat? Perlu tolong kan ustaz? Boleh. Dia pun termasuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong dalam perkara kebaikan dan juga takwa. Jadi kalau perlu kita tutup aurat dia masa solat, kita tutup. Alhamdulillah, itu satu benda yang baik. Cuma kalau kita di luar negara ataupun kita nampak orang foreigner lah solat tak pakai stokin, nampak kaki, jangan perlu kita tutup. Kerana mereka berpegang dengan mazhab kaki bukan aurat. Okey. So dari situ kita kena tengok siapa orang yang kita nak tutup tu. Kalau orang Melayu, kain telekung dia terselak, kita boleh tolong tarik telekung dia. Tapi kalau orang luar negara, orang Arab ke apa, tak apalah, kita halal. Kaki bukan aurat ni dalam mazhab apa? Mazhab Hanafi bukan aurat. Bahkan ada je ulama mazhab Syafi'i seperti Muzani. Muzani ni murid kanan Imam Syafi'i. Pun dia kata pergelangan kaki, bukan kaki keseluruhan tu. Pergelangan kaki tu bukan aurat, kata Muzani. Okay. Hanafi kata bukan. Tapi majoriti dalam mazhab Syafi'i itu kaki aurat lah. Majoriti kaki aurat. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nampak rakan kita orang Melayu, orang Melayu, orang Malaysia ni, orang Islam di Malaysia ni, kaki dia nampak, kain telekung dia terangkat, kita boleh tolong tarik kain telekung dia, boleh tutup kaki dia. Betul. Okey, tutup kain telekung. Munirah Aminullah. Terima kasih Ustaz, baru nak tanya kerana berkaitan dengan tugas saya. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, kalau ada lagi soalan tentang berinteraksi dengan orang yang sedang solat ataupun orang sedang solat berinteraksi dengan orang di luar solat, silakan. Kalau ada apa-apa tanya, silakan. Ya. Kita ada lagi masa. Alamak. Okey, kalau ada silakan. Alamak, saya tertekan pula. Minta maaf tertekan nama siapa tu. Okey, kalau ada lagi soalan, topik kita malam ni bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zuhairi, topik kita pada malam ni tentang salah satu keunikan solat, iaitu orang yang sedang solat masih boleh berinteraksi dengan orang di luar solat. Bahkan orang di luar solat pun boleh berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Bila ada keperluan, kecemasan, benda-benda penting dan sebagainya, boleh. Boleh. Jadi silakan kalau ada apa-apa lagi soalan berkaitan itu, silakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang tolong share live kita pada malam ni. Baik. Jadi live kita pada malam ni kita guna 2 platform. Di TikTok saya sendiri, Fadlullah Ismail. Yang kedua kita guna TikTok ahli panel kita, Ustaz Zulkhairi, yang baru menerobos masuk ke TikTok. Jadi tuan-tuan tolong follow. Tolong follow TikTok Ustaz Zulkhairi ni. DZUL Zul. DZUL Zul Khairi. 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 Dalam tu penuh dengan video-video menarik tentang permasalahan solat dan info-info berkaitan dengan fiqh. Tuan-tuan tolong support lah. TikTok yang info-info bagus untuk menambah pengetahuan kita dalam urusan agama ni. Tuan-tuan tolong follow lah. Ya. Baik. Jadi setakat ni tak ada lagi soalan-soalan yang lain. Kalau ada silakan. Mungkin Ustaz Zul ada tambahan lagi tentang perkara berkaitan dengan solat dengan topik kita malam ni. Tak ada. Okey. Selalu nampak video seseorang yang bawa atau pegang baby ketika solat. Boleh jelaskan tak Ustaz? Ni biasa kalau kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni biasa ni. Semayang bawa anak-anak apa ni. Okey. Banyak soalan. Silakan. Ada soalan, tonton terus komen je. Ada soalan apa-apa berkaitan dengan topik kita pada malam ni, iaitu berkaitan dengan orang yang solat boleh berinteraksi dengan orang di luar solat dan orang di luar solat boleh berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Kalau ada soalan yang berkaitan dengan topik kita pada malam ni, silakan. Tapi kalau ada soalan-soalan lain berkaitan dengan solat pun saya baca juga, insya-Allah. Saya tolong baca juga. Okey. Baik. Dia sebenarnya orang yang menjadi contoh kita ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri pernah dukung cucu baginda Umamah. Umamah ni anak cucu sulung Nabi. Okey. Cucu sulung ke cucu yang kedua dan sulung kot dia anak dia cucu Nabi melalui Zainab. Zainab kahwin dengan Abul As bin Rabi'. Dapat anak nama Umamah. Jadi Nabi dukung Umamah dalam solat.
Ada ulama kata itu khas untuk Nabi je, Nabi seorang je boleh buat. Tapi Imam Nawawi balas balik, dia kata mana ada. Ini memang untuk sesiapa saja. Boleh dukung anak ke cucu ke masa solat jika memerlukan. Jika sajalah nak dukung anak hari ni. Cucu kita kata marilah anak saudara tu kita nak ambil. Kita ambil anak saudara kita saja buat solat nak dukung. Tak boleh lah, saja-saja. Tapi kalau contohlah kita bawa anak kita ke surau, kemudian anak kita pun macam beragam sikit, atau kita tengah solat di rumah, anak kita beragam, kita dukung untuk tenangkan dia, dibolehkan. Sampai ke satu fatwa ulama yang saya baca, tengah kita dukung tu kita tepuk dia sikit. Okey, pergerakan tangan macam ni dikira pergerakan sedikit. Dia tak apa banyak kali pun. Tepuk tangan sedikit itu pun supaya menenangkan anak kita yang menangis, dibenarkan masa solat. Okey, menarik. Boleh soalan tadi Okey. Saya tengok sini. Puan Munirah Aminullah. Ya. Okey, saya baca yang atas dulu. Puan Ratna. Sedang solat, anak-anak bercakap terlalu kuat, macam mengganggu kita mengganggu. Kita cakap subhanallah tapi nada macam marah. Batal tak Ustaz? Oh, dia isunya nada pula ni. Saya faham nada marah tu maknanya nada penegasan. Untuk tegur anak kita. Boleh, tak ada masalah kita sebut subhanallah kepada orang yang boleh mengganggu solat kita. Biasanya di surau kot tak? Surau masjid. Tak, sebenarnya rumah pun kadang-kadang berlaku juga kan? Di rumah. Anak kita bising ataupun di masjid surau ada budak-budak kecil letak kan? Okey, boleh sebut subhanallah. Tapi janganlah sampai menjerit. Kalau budak-budak bising duduk jauh, kita sampai menjerit itu tak cantik pula. Kalau berdekatan, boleh kita sebut subhanallah dalam nada yang tegas saja, boleh insya-Allah. Tapi ada keadaan tertentu yang bila perempuan solat sesama perempuan kan, perempuan jadi imam, ada makmum dia. Apa perbezaan ucapan subhanallah dengan tepuk tangan ni pula? Dia apabila orang perempuan nak tegur sama dia orang, tak apa, tak ada masalah. Yang tepuk tangan ni apabila ada kaitan dengan orang lelaki. Sebab orang perempuan kena jaga suara dia tu. Jadi apabila orang perempuan hanya solat kalangan kaum wanita aja, tak ada kaitan dengan orang lelaki ataupun ahli keluarga dia saja, maka boleh sebut subhanallah. Macam suami dia solat berimamkan suami dia salah baca ataupun salah tindakan, boleh tak dia nak sebut subhanallah? Boleh. Boleh tak dia nak betulkan bacaan suami dia? Boleh, sebab itu suami dia. Yang isu tepuk tangan macam ini apabila dia terpaksa menegur imam yang bukan mahram dia. Campur dengan lelaki lain. Okey. Baik, Ustaz, kalau sedang solat dan kita nak betulkan kedudukan makmum yang lain, perlu ke ucap subhanallah? Itu tak perlu, kita betulkan terus. Betulkan nanti subhanallah dia pun tak tahu apa benda subhanallah ni kan. Kita betulkan terus. Okey, betulkan terus, tak perlu pun sebut subhanallah. Okey, boleh Puan Munirah Aminullah. Isteri bolehlah sebut subhanallah ya? Bolehlah Tuan Yusri. Boleh. Terima kasih Ustaz Yusri Yusof NGV. Never give up. Terima kasih sudi bersama kita pada malam ni. Okey. Baik. Okey, saya tengok soalan belah sini pula. Jika suami pula yang memanggil ketika solat, bagaimana pula cara kita nak respon pada panggilan suami? Ini soalan daripada Puan Junaina. Okay. Dia Puan Jun, apa pun dia tengok keadaan lah. Kalau kita nak tunjukkan isyarat kita sedang solat dengan cara subhanallah ke membaca, tidaklah sampai menjerit. Kalau menjerit nanti tak cantik. Jadi kalau kita tak mampu memberikan, kalau mampu kita memberikan isyarat dengan suara. Tapi kalau kita tak mampu, maka kita boleh meringkaskan solat untuk menjawab panggilan suami. Tapi dalam kes lain, kalau dalam keadaan terdesak, nampak suami macam kritikal je, kita bunyi satu benda jatuh, mungkin suami kita jatuh tangga, dia pun jerit kuat-kuat kita. Tak pernah suami kita panggil kita macam tu, tiba-tiba dia jerit kuat-kuat. Di situ boleh kita berhenti atas anggapan takut bahaya berlaku. Itu cerita lain terdesak ya. Terdesak boleh berhenti solat. Ya, bahkan wajib berhenti. Dibimbangi perkara itu melibatkan nyawa. Okey, jika Okey, seterusnya Puan Junaina. Boleh Puan Junaina? Okey, baik.
Selalu kat surau Ustaz, muslimat suka sembang, kita sebut subhanallah je. Bukan budak-budak je, kaki bercakap kan. Sama-sama kita pun. Okey. Okey. Bila kita sudah tertinggal rakaat, ni cerita rakaat pula ni. Okey, tak apalah, saya baca. Bila kita sudah tertinggal rakaat, niat sudah jadi makmum, tapi adalah seorang nak jadi makmum kita, adakah boleh? Sekejap, saya ulang sekali lagi. Bila kita sudah tertinggal rakaat, niat sudah jadi makmum. Okey, kita ikut imam. Tapi adalah seorang nak jadi makmum kita pula. Maksudnya kita bangun nak tambah rakaat, orang lain nak ikut kita pula. Ke macam tu saya faham. Dia saya tak tahu maksud sebenar puan ya. Maram kerapu kepunden parang seketer. Allahu Akbar. Kita cuba jawab. Kalau tak tepat dengan persoalan tuan tu, tuan maklum sekali lagi. Dia ada dua keadaan. Mungkin yang pertama tu ialah kita ni menyambung baki rakaat. Kita terlepas 2 rakaat. Jadi bila terlepas 2 rakaat tu, kita bangun tambah 2 rakaat lagi. Ada orang nak berimamkan kita pula. Boleh, tak ada masalah. Okey. Maknanya tadi memang kita nak jadi makmum. Tapi sekarang kita dah selesai dengan imam dah. Imam dah bagi salam, kita tambah lagi 2 rakaat baki. Okey. Orang datang, kita pula jadi imam. Boleh. Itu boleh. Okey. Cara yang keduanya ialah kalau kita tengah solat, kita ni bukan solat dengan jemaah yang pertama dah ni. Ni jemaah yang keberapa dah. Pernah berlaku pada saya. Saya jadi imam, kemudian ada 2 orang makmum. Tengah saya solat zuhur tu, ada 2 orang makmum follow saya di belakang. Tiba-tiba ada pula 3-4 orang follow makmum saya tadi. Jadi imam atas imam. Imam saya atas jadi imam. imam kepada 2 orang makmum, tapi seorang makmum saya pula jadi imam kepada yang belakang tadi. Dia tak habis lagi solat. Ada orang lain nak ikut dia pula. Dia tengah solat dengan saya lagi. Jadi dalam kes ini yang makmum belakang saya tadi, dia tak niat jadi imam pun, cuma orang ikut dia. Orang ikut dia. Orang terkeliru. Orang ingatkan dia tengah solat seorang-seorang. Orang tak perasan dia tengah ikut imam kat depan tu. Maka jawabnya ialah solat makmum saya tadi sah, tapi solat makmum dia yang kat belakang tu tidak sah. Dia kena dapat solat tu. Okey. Sebab tidak boleh ada 2 imam dalam satu solat. Okey. Betul ke soalan macam tu? Betul tu. Marang kerapu kepunden maram sekeper. Nama dia. Okey, terima kasih. Bagus soalan. Okey, kat sini pun ada lagi soalan. Mama Ben, kalau tak sebut subhanallah tapi kita kuatkan bacaan peringatan untuk anak, boleh tak? Tadi. Kita baca Fatihah tu kuat sikit. Nak bagi anak diam. Dia yang pertamanya subhanallah dulu. Pilihan yang kedua tu barulah menguatkan bacaan. Okey, subhanallah dulu. Subhanallah dulu. Sebab dia konsep dia salah. Bila kita tak setuju dengan sesuatu benda, kita sebut subhanallah. Okey. Di luar semayang pun macam tu kan? Di luar salat pun macam tu. Biasanya orang Melayu, dia Masya Allah. Dia tengok anak dia buang sampah merata-rata, sepah bilik kan. Masya Allah, dia kata. Sebenarnya bukan Masya Allah. Subhanallah sebenarnya. Jadi subhanallah ni dia boleh guna untuk 2 benda. Satu, kita kagum dengan ciptaan Allah. Kita pergi tengok air terjun cantik, subhanallah. Boleh? Okay. Yang keduanya kita tak setuju. Tengok ada orang berlumba, ada orang ciduk kereta kita, ada orang buang sampah merata-rata, anak kita bising, subhanallah. Kita tak setuju. Okay. Sebab tu bila imam melakukan kesilapan, kita tak setuju lah kesilapan tersebut dan nak betulkan subhanallah dulu. Subhanallah tu tanda tidak bersetuju. Bukan Masya Allah. Okay. Baik. Astaghfirullah. Astaghfirullah Zarin. Okey. Amin Palestin, amin. Baik. Amin. Azlan Cik Umar. May Allah blessing Palestin, Malaysia and al-Qassa. Amin. Ustaz, jadi Masya Allah sesuai untuk keadaan apa ya? Masya Allah ni bila kita kagum dengan ciptaan Allah pun boleh Masya Allah. Dan contohnya kita tengok ada orang yang naik kereta yang cantik, kita pun Masya Allah cantik kereta dia. Ataupun kita tengok ada anak-anak orang yang comel-comel kan, Masya Allah comel budak-budak ni. Sebab Nabi sendiri aja, mata kita ni tajam masalah. Ketajaman mata kita ni tanpa disedari boleh membahayakan anak-anak kecil tadi. Jadi untuk selamatkan anak kecil daripada pandangan mata kita yang tajam ni, yang boleh menyebabkan dia sakit, kita kena sebut Masya Allah, Tabarakallah.
ataupun masya-Allah barakallahu fikum, untuk selamatkan dia. Jadi macam mana kita nak bezakan antara penggunaan subhanallah dengan masya-Allah tu? Dia macam sama kan? Dalam kes kagum boleh dua-dua. Masya-Allah boleh, subhanallah pun boleh. Cuma masya-Allah ni dia lebih spesifik lagi. Tengok benda cantik, orang cantik, masya-Allah. Kereta cantik, masya-Allah. Rumah cantik, masya-Allah. Subhanallah dia umum. Tengok alam yang cantik, subhanallah, cantik ciptaan Allah ni. Dia bersifat umum macam tu. Masya-Allah ni dia lebih spesifik. Okey. Ataupun kita masuk kebun kan, diajarkan dalam Quran, masuk kebun, masya-Allah, la quwwata illa billah. Itu doa bila masuk kebun. Yang subuh kita kagum dengan kesuburan kebun tersebut. Macam tu. Okey. Baik, jadi topik kita malam ni tentang berinteraksi dengan orang yang sedang solat. Dan juga orang yang sedang solat berinteraksi dengan orang di luar solat. Cuma Ustaz Zul, kalau boleh saya sentuh sikit tentang satu peristiwa waktu Nabi sedang menyampaikan khutbah. Ni masyhur lah cerita ni kan. Nabi tengah menyampaikan khutbah, tiba-tiba bangun seorang Arab Badui. Arab Badui yang tanya kepada Nabi soalan mata sa'ah, bila hari kiamat? Bila hari kiamat. Jadi dia tanya kepada Nabi soalan tentang mata sa'ah, bila hari kiamat. Nabi sedang baca khutbah tu, adakah itu dikira dia bercakap ketika itu termasuk dalam kira bercakap waktu khutbah Jumaat, ataupun khutbah tu khutbah apa sebenarnya? Khutbah Jumaat. Cumanya orang yang jahil diberikan maafan. Dia ni orang Arab Badui, ataupun kalau bukan Arab Badui pun orang Arab yang masih lagi belum menguasai ilmu tu betul-betul. Okay, baru masuk Islam kan? Yes. Jadi kalau orang macam tu, kita tak boleh marah dia. Islam ni dia menyantuni orang. Kalau orang tu nampak gaya, nampak gaya tak tahu hukum ni, maka tak boleh kita nak marah dia. Kita sebab tu Nabi jawab persoalan tersebut. Tapi Nabi tak jawab masa khutbah kan? Nabi jawab selepas khutbah. Nabi jawab selepas khutbah, tapi Nabi tak tegur dia. Itu betul Ustaz lah kata. Tapi ada peristiwa lain yang mana ada orang mengadu pada Nabi, tempat kami ni kemarau panjang, dan dia Nabi respon dengan membaca doa pada masa itu. Jadi maknanya dia boleh, dan bahkan Nabi pun interaksi. Dalam khutbah Jumaat tu ada seorang sahabat Nabi namanya Sulaim. Sulaim masuk dan terus duduk sebelum solat. Tak buat tahiyatul masjid. Yes, kan Nabi tanya, dah solat belum akhi? Dia kata belum. Bangunlah solat 2 rakaat dulu. Ringkaskan. Maknanya Nabi tanya, dia jawab. Makmum jemaah boleh menjawab soalan khatib jika ditanya. Tapi khatib tak boleh lah nak buat sisi soal jawab masa khutbah. Tapi contoh macam ni lah, tengah khutbah tu, Ustaz dah tengah khutbah, dan tiba-tiba macam bunyi tak bunyi dia mic. Kita pun tanya makmum di depan, dengar ke mic? Maka dia boleh jawab. Sama ada dia jawab dalam bentuk angguk ke, ataupun kalau perlu jawab secara lisan, dia boleh jawab dengan lisan. Okay, menarik. Ustaz lah handsome. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Makmum selalu tidur. Jumaat. Okay. Kita pun dah pukul okay. Kita dah 11 lebih 11.17 ya. Bermula daripada pukul 10 tadi, dah sejam 15 minit lebih kurang. Saya tuan-tuan pun mungkin esok nak bekerja, ada urusan lain. Jadi saya rasa saya tak buka dah kot soalan. Tuan-tuan doakan supaya live kita, perbincangan tentang isu-isu fiqh, solat apa semua ni, kita boleh buat secara bersiri. Cuma sebelum saya berhenti ni satu iklan yang saya rasa sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat penting, dan kita sangat mengharapkan tuan-tuan supaya dapat sertai Ustaz Zul dan bersama dengan tim beliau ada menganjurkan siri-siri klinik solat. Kita biasa dengar klinik ni tempat orang sakit ambil ubat lah. Solat pun dia ada klinik untuk perbaiki kita punya solat kita ni. Ustaz Zul dengan tim dia ada buat satu program yang dinamakan klinik solat 3 hari. Klinik solat 3 hari. Cumanya ada tarikh yang dah terlepas dah. Iaitu tarikh 17. Jadi ada lagi 2 tarikh lagi, 24 September dan 1 Oktober. Dia sebenarnya 3 hari, 17, 24, kemudian 1 Oktober. 17 September, 24 September dan 1 Oktober. Satu sesi tu, setiap tarikh tu
dia punya klinik solat tu selama 2 jam melalui aplikasi Zoom. Ya. Perbincangan tentang permasalahan-permasalahan teknikal tentang solat cukup banyak dalam tempoh 2 jam tu. Bermakna 3 tarikh, bermakna tuan-tuan dapat masa selama 6 jam untuk perbahasan tentang solat sampai lumat lah, sampai lumat. Klinik solat. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk sertai, tuan-tuan boleh berhubung dengan saya. Boleh berhubung dengan saya. Kalau di TikTok saya tu, tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Dekat nombor WhatsApp saya ada dekat bio kat atas tu, tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Saya akan bagi link pendaftaran. Ni untuk dewasa saja ke macam mana? Ada had umur ke Ustaz? Klinik solat. Ini untuk orang yang besar dalam. Untuk orang besar lah, untuk orang besar yang boleh memahami tentang solat kan. Sekolah menengah kat atas ke kan. Klinik solat 17 September, 24 September dan 1 Oktober. Untuk tarikh yang tuan-tuan terlepas ni tak apa, dia ada rakaman. Jadi tuan-tuan yang berminat nak join klinik solat ni, tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Dekat nombor WhatsApp saya tu ada dekat bio kat atas tu, ada nombor WhatsApp saya. Ataupun dekat Facebook Ustaz Zul ni, dekat TikTok Ustaz Zul ni boleh catat nombor telefon saya. Tuan-tuan boleh WhatsApp 019 ya. Zarin boleh tolong komen. Zarin boleh tolong tulis 019 206 9750. 019 206 9750. Sekali lagi saya ulang, 019 206 9750. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya untuk daftar klinik solat. Klinik solat yang dikendalikan oleh Ustaz Zuhairi dengan tim dia. Terima kasih Ustaz Yusri. 019 206 9750. Tuan-tuan yang berminat untuk join klinik solat 3 hari ini, boleh WhatsApp nombor saya akan bagi link pendaftaran. Tuan-tuan daftar melalui link yang kita bagi tu. Okey. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang bersama dengan kami pada malam ni dalam perbincangan santai tentang salah satu benda penting, benda unik dalam solat, iaitu orang yang solat boleh berinteraksi dengan orang di luar solat, dan juga orang yang di luar solat boleh berinteraksi dengan orang yang sedang solat bila ada keperluan tertentu, kecemasan dan sebagainya. Jadi luar biasa. Tuan-tuan sekalian, pada malam ni saya ucapkan tahniah yang tolong share yang bersama pada malam ni, dan doakan supaya live kita perbincangan ilmiah tentang hal-hal berkaitan dengan solat, permasalahan fiqh ni kita dapat buat lagi dalam siri-siri untuk akan datang insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuan-tuan esok nak bekerja, tahniah kerana ambil masa pada malam ni untuk dengar sedikit perkongsian yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk terus kita meningkatkan kualiti solat kita dengan lebih baik insya-Allah. Okey? Terima kasih Ustaz Yusri, terima kasih Puan Junainah, Cik Suwan dan lain-lain. Terima kasih Tuan Abdul Ghaffar, Ustaz Yusri dan lain-lain semua sekali yang bersama pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan yang nak daftar klinik solat ni boleh WhatsApp saya nombor 019 206 9750. 019 206 9750. Yang berminat untuk join klinik solat. Tuan-tuan tak perlu hadir secara fizikal pun, kita buat melalui aplikasi Zoom 2 jam, 6 jam. Ada 3 tarikh. 3 tarikh insya-Allah. Boleh WhatsApp saya. Ya, alhamdulillah, tahniah Mazali. Okey. Rumah baru ke tu? Okey, baik, jumpa lagi. Mana nak screenshot tak tahu kat mana. Tekan je. Tengoklah. Itu. Ya. End je. End now.